Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni aku nak ceritakan tentang macam mana seorang genius ada sisi gelap yang sangat mengerikan. Okay guys, tapi sebelum aku nak sambung cerita aku, kepada korang yang belum subscribe channel ni, korang kena subscribe channel ni supaya korang tak tertinggal satu pun video yang aku akan upload di masa akan datang. Dan korang jangan lupa like dan tinggalkan komen dekat bawah. And kepada korang yang suka info-info menarik, korang boleh check it out channel Barai TV ni. Dia banyak share-sharekan tentang fakta-fakta menarik di channelnya. Dan korang jangan lupa support dia sekali, okay? And kita direct kepada kita punya story hari ni. Actually kan, kita punya story hari ni, salah satu request daripada subscriber, seorang subscriber, dia suruh search pasal orang ni. First kali masa aku search tu, aku rasa macam menarik jugalah cerita dia ni. Sebab mengisahkan tentang macam mana seorang genius dengan perangai pelik. Okay, sebelum kita cerita lebih lanjut pasal sisi gelapnya, aku mau cerita dia punya latar belakang dulu. Okay, Anatoly Moskvin ataupun nama sebenarnya Anatoly Yuryevich Moskvin. Kalau aku salah sebut, kamu jangan lupa komen dekat bawah, okay? Sebab aku pun tak tahu macam mana sebut dia ni. Dia lahir pada tanggal 1 September 1996. Dia merupakan ahli filologi, ahli sejarah dan juga ahli bahasa. Dia juga mahir dalam 13 bahasa asing, guys. Lepas tu kan, dia berasal daripada wilayah kelima terbesar di Rusia, iaitu Nizhny Novgorod, kalau aku nak silap namanya lah. Moskvin ni, kalau kita tengok, dia ni macam yang seorang tua yang ada berpendidikan tinggi. Just semua yang baik-baik lah untuk dia. Dia tidak merokok, dia tidak minum arak. Lepas tu dia tidak pernah bercinta seumur hidupnya. Dia tidak pernah bercinta. Dia macam sendiri-sendiri Syak. Lepas tu dia tinggal sama orang tuanya di apartmennya. Dia memang orangnya yang ramah tapi tertutup. Macam berahsia lah, macam orang yang tertutup. Tapi siapa yang sangka orang yang ada perwatakan baik-baik ni ada sisi gelap yang sangat mengerikan. Disebabkan si Moskvin ni dia ada latar belakang pendidikan yang cemerlang dalam akademik, dalam banyaklah. Dia pun dihormati di universitinya. Lepas tu dia orang yang disegani. Kalau kamu mau tahu, si Moskvin ni dia merupakan bekas pensyarah dalam kajian Celtic di University Linguistic Novgorod. Tapi sebelum tu dia kerja di institusi bahasa asing sebab dia banyak menguasai bahasa asing kan. So kira ni kelebihan-kelebihannya lah. Lepas tu si Moskvin ni dia banyak buat buku-buku, majalah, artikel-artikel dan terjemahannya lah. Dan semuanya tu terkenal di universitinya. Lepas tu si Moskvin ni kadang-kadang dia kerja sebagai wartawan. Dia banyak sumbangkan artikel-artikel macam hasil kerjanya lah dengan majalah-majalah tempatan. So dia memang sangat famous lah di tempatnya ni. Moskvin ni pun dia gelar dirinya sebagai seorang ahli nekropolis. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh Google. Dia macam anggap dirinya tu macam pakar dalam pemakaman. Dia sebenarnya buat peneliti ni sejak dari zaman sekolah lagi. Masa dulu dia kecil-kecil, dia secara tidak sengaja, time tu dia dengan kawan-kawannya pergi Krasnaya Etna Cemetery yang terletak di daerah Leninsky, Nizhny Novgorod. Okay, masa tu ada satu perarakan untuk pengebumian seorang gadis. So time tu diorang buat perarakan lah. Si Moskvin ni dia tidak sengaja terjoin sama perarakan tu. So time ni dia kecil lagi ya. Dia tidak sengaja terjoin perarakan tu. Lepas tu orang-orang yang join perarakan tu paksa si Moskvin ni cium mayat gadis yang berumur 11 tahun tu. Disuruh cium dahinya. Lepas tu si Novgorod ni kan macam takut-takut. So satu orang tu pun dia terus tolak si Moskvin untuk cium dahi mayat gadis tu. Lepas dari situ, mamak gadis tu bagi satu cincin sama si Moskvin yang sama dengan yang dipakai dengan mayat yang gadis budak tu.
So sejak dari tu si Mosvin ni macam lebih berminat dalam alam gaib dengan kes-kes kematian. Dia pun tak tahu kenapa keluarga gadis budak 11 tahun tu buat dia macam tu hari tu. Dia kata dia cuma menurut arahan Cik Tem tu. Okey, memandangkan si Mosvin ni orang yang paling terpercaya di universitinya. So pada satu hari tu, tahun 2005, si Oleg Ryabov ni, kawannya, dia pun suruhlah si Mosvin ni buat satu penelitian tentang orang-orang yang meninggal di sekitar wilayahnya tu. Lebih kurang 750 kuburan di 40 wilayah Nizhny Novgorod tu. Dia suruh tasan lah macam orang yang meninggal tu siapa, kenapa, apa-apa. Dia suruh si Mosvin ni buat peneliti. Si Mosvin ni pun cakap, oh okey boleh. Sebab dia memang minat kan tentang perkuburan pemakaman ni. So si Mosvin pun mulalah perjalanannya daripada 2005 sampai 2007. Dia berjalan kaki sejauh 30 km sehari buat penelitian di kubur tu. Sepanjang dia buat perjalanan tu, dia cuma minum daripada air di genangan, dia tidur di kuburan, kadang-kadang dia tidur dalam peti mati. Kamu bayangkan macam mana unik pemikiran si Mosvin ni. Padahal dia seorang yang genius. Kenapa dia boleh buat something yang creepy macam gini guys? Selama dia jalankan penelitian tu, dia adalah juga disoal siasat oleh polis kan. Tapi disebabkan dia punya latar belakang akademik yang cemerlang, lepas tu dia ada tujuan, dia tunjukkan tujuan kenapa dia buat semua tu. So dia pun banyak kali dilepaskan oleh polis. Selama 10 tahun dia buat perkara ni, akhirnya terbongkar. Curigaan polis tu makin bertambah-tambah bila si Mosvin ni dia pergi satu tempat kuburan tu. Lepas tu polis banyak terima aduan yang kuburan-kuburan semua rosak lah, namanya tertanggal lah apa semua. So macam polis ni pun curiga lah, kenapa makam yang dia selalu singgah tu selalu terima aduan kerosakan. Lepas tu polis pun dia terus pergi rumah si Mosvin, apartmennya. Masa dia pergi rumahnya tu, polis terkejut bila nampak di apartmennya tu ada banyak patung-patung besar, saiz besar. Macam saiz besar kanak-kanak lah. Lepas tu banyak mainan kanak-kanak, banyak buku-buku pasal kanak-kanak. Banyaklah barang kanak-kanak di situ. Lepas tu polis pun terkejut bila syak polis periksa satu patung yang paling panjang di situ, paling besar lah. Polis terkejut sebab patung ni dia punya berat tak macam yang patung biasa. Biasa kalau patung ringan kan, tapi patung yang ni berat. So polis tu pun periksa sebab si Mosvin ni ada satu patung yang dia buat. Dia letak alat muzik. So masa So masa polis periksa tu, alat muzik tu berbunyi. So bila polis periksa, rupanya yang patung tu ialah mayat sebenar yang diawet oleh si Mosvin. Lepas tu dia pergi make up. Lepas tu si Mosvin pergi make up. Lepas tu dia kasih pakai baju macam betul-betul patung. Aku ada video, kamu boleh tengok sekejap. Kamu nampak betapa sempurnanya si Mosvin awet patung ni. Sampaikan mamak bapaknya pun tak perasan yang itu mayat. Dia cuma fikir itu patung biasa. Dia terlampau teliti dalam dia punya kerja tu. Selama 10 tahun dia rahsiakan guys daripada sesiapa pun. Padahal orang anggap dia ni sebagai pakar pemakaman lah, apalah semua kan, semua tu. Tapi orang dah tahu dia ni sebenarnya hantu. Okey, lepas tu doktor lagi. Lepas tu polis jumpa 26 mayat dalam apartmennya tu yang sudah diubah menjadi sebuah patung yang dimumiakan. Lepas tu doktor sangka dia ni mungkin sudah rosakkan lebih 150 mayat sebab banyak kuburan-kuburan yang sudah rosak yang tanda namanya tiada. Lepas tu dia ni si Mosvin ni mungkin memilih, kalau dia tengoknya comel dia ambil lah, kalau dia tengoknya tak comel biarlah saja. Mungkin dia memilih sebab polis tak jumpa mayat-mayat yang lain tu di apartmennya.
Lepas tu Mosvin pun didakwa 244 Kanun Jenayah atas perbuatan menodai kubur dan mayat, dan satu tuduhan tu boleh membawa kepada 5 tahun penjara, guys. Kamu bayangkan lah berapa banyak dia kasih rosak tu kalau semuanya buat aduan tuduhan sama dia, dan dia perlu tanggung. Dia dituduh juga merosakkan kuburan orang Islam bermotifkan kebencian, tapi tuduhan ni dijatuhkan. Sebabnya aku pun tak tahu kenapa, sebab diorang tak jelaskan lebih terperinci. Lepas tu masa si Mosvin ditanya kenapa dia buat semua ni, si Mosvin ni kononnya bila dia buat penelitian di kubur-kubur tu, dia akan dengar satu suara minta tolong. So disebabkan dia rasa kesian dengan kuburan tu, dia pun mulalah gali. Kononnya dia selamatkanlah mayat tu sebab dia dengar satu voice yang suruh dia. Dan dia cakap dialah yang menyelamatkan budak-budak tu daripada kesejukan. Dia bawa balik ke rumah, dia awet, dia buat macam anak sendiri. Dia layaknya, dia belikan hadiah masa hari jadi, dia bagi mainan, dia bagi pakaian baru. So dia fikir dia yang selamatkan budak tu. Kononnya satu hari nanti budak-budak tu boleh dikasih hidup balik. Kenampakah betapa uniknya pemikiran si Mosvin ni? Lepas tu dia pun cakap dengan ibu bapa gadis, mayat gadis yang dia curi tu, kononnya sampai hati kamu kasih tinggal anak kamu kesejukan. Aku tak tahulah apa yang difikir oleh si Mosvin ni. Mosvin ni pun dia anggapnya yang patung-patung yang dia bawa balik tu macam anaknya sendiri. Dia bercakap macam biasa. Sebenarnya si Mosvin ni dia kesunyian, so dia ada keinginan untuk mau punya anak angkat bah. Lepas tu masa dulu-dulu dia ada hantar permohonan dengan lembaga untuk ambil anak angkat, tetapi ditolak sebab dia punya gaji tak cukup untuk menampung. So mungkin dia fikir dengan cara ni dia boleh ada anak angkat, tapi logik lah sikit kan. Takkanlah se-creepy ini kok sampai kau boleh fikir untuk ganti kesunyianmu tu. Kenapa Syak dia tak kahwin? Mungkin dia sudah terbiasa single. So sepanjang dia ditanya oleh mahkamah tu, dia tak pernah mengaku bersalah. Dia cuma cakap dia save gadis tu lah, apalah. So macam pihak pengadilan ni pun macam si Mosvin ni mungkin ada satu masalah kelainan mental. So dia pun hantar pergi psikiatri. So selama 3 tahun psikiatri buat penelitian dekat si Mosvin ni. Dia simpulkan si Mosvin ni penderita skizofrenia paranoid. So dia tak boleh diadili secara normal lah. Dia diadili sebagai orang yang ada masalah mental. Tetapi kamu tahu ke apa yang uniknya kes ni? Macam mana seorang genius yang berlatar belakangkan akademik yang sangat cemerlang, yang boleh menguasai 13 bahasa, yang memang famous lah, macam mana dia boleh fikir untuk buat perkara keji ni selama 10 tahun tanpa ada orang tahu pun. Aku tak tahu apa yang dia rasa sampai dia boleh buat benda ni. Bayangkan 26 mayat di rumah kamu, guys. Ya Allah. Lepas tu kononnya masa Syak lepas mamak gadis tu bagi dia cincin, setiap malam konon si Mosvin ni mimpi buruk. So mayat yang gadis yang dia cium tu, kononnya dia cakap sama si Mosvin, kalau kau mau lari dari hidupmu, aku tak menghantui mimpi-mimpimu, kau mesti buat satu ritual. Ritual apa? Dorang tak jelaskan, tapi kononnya si Mosvin ni dia buatlah ritual tu, dan akhirnya dia pun terbebas daripada mimpi-mimpi buruk daripada gadis yang dia cium tu. So sejak dari tu si Mosvin ni tambah minat sama alam gaib, kematian, ritual. Dia tambah minat dengan benda tu. Tapi fakta ni aku tak tahulah betul ke enggak. Mungkin jugalah. Sampaikan si Vladimir Stravinskas ni, Ketua Jawatan Kuasa Rusia, dia anggap kes ni sangat luar biasa dan tiada tandingannya dalam forensik moden. Aku tengok kertas sebab susah betul mau sebut nama dorang. So, kalau kamu rasa cerita ni menarik dan apa pendapat kamu tentang kes ni, korang jangan lupa komen dekat bawah dan jangan lupa like, share. Okay? Dan yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa untuk next video. Bye-bye.